Kami Dr. Nur Syairah Muhammad Rosli yang merupakan Pegawai Perubatan untuk Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami. Ramai yang sekarang ini mengeluhlah panas. Ada yang suka sebab kerja rumah kalau sediakan memang cepat kering. Tapi dari segi aspek kesihatan itu banyak ada juga berita-berita yang menduka citakan yang kita dengar bagaimana ia mempengaruhi kesihatan fizikal dan juga mental. Apa yang Dr. mungkin boleh berikan sedikit mukadimah kepada para penonton tentang apa yang perlu sebenarnya kita ambil langkah berjaga-jaga selain daripada mengetahui cuaca sekarang panas. Okey. So terima kasih Puan Zaliha atas jemputan, RTM atas jemputan. Baiklah, sekarang memang musim tengah panas Itu saya beraya di Kelantan pun dah 35, 36. Lagi-lagi sekarang musim raya, kita keluar beraya bersama menziarahi dalam keadaan yang panas. Jadi sebenarnya musim panas ni tak asing lagi di dalam negara kita Malaysia. 35, 36 darjah tu pernah je suhu kita mencapai tahap tersebutlah. Jadi cuaca panas ataupun suhu persekitaran yang tinggi ni bukan saja menjejaskan fizikal kita, malah mental kita juga, mental health. So umum perlu tahulah apa itu kesihatan mental sebenarnya. Kesihatan mental ni adalah bila seseorang sedar potensi diri dia, mampu berdaya tindak dengan stres dalam kehidupan seharian, boleh bekerja dan boleh menyumbang kepada masyarakat. So in another view, kita ada penyakit mental yang mungkin semua orang aware apabila fungsi otak tidak berfungsi dengan baik dan tidak mencapai tahap optimum lah, which is seperti depression, schizophrenia and bipolar disorder. So dua spektrum berbeza ni adalah isu kesihatan mental. So di kesihatan mental ni ada orang yang sihat tapi boleh ada kesihatan mental yang tidak baik. Jadi bagaimana cuaca panas ni menjejaskan kesihatan mental adalah apabila bila cuaca panas, kita akan activate itu satu hypothalamus, termostat lah kita panggil dalam badan kita. So bila termostat tu berfungsi atau mengaktivate, dia akan menyebabkan kita ni berpeluh dan menghasilkan salur darah tu akan terbuka luas untuk mengalirkan haba keluar. Yang kedua, hypothalamus ni akan menjejaskan fungsi asas kita seperti rasa dahaga, lapar, mood kita dan sleep pattern kita lah. Jadi bagaimana itu semua adalah bila sleep kurang tidur, maka mood kita akan berkurang dan kita pun akan terjejas produktiviti kita. Dan apa yang Doktor sebutkan tadi, tidak semua yang bernasib baik boleh ada penghawa dingin di rumah. Betul. Dapat pula dalam keadaan kesekiranya ramai berlap isi rumah tersebut, jadi haba tu lebih dirasakan. Apa lagi yang boleh dilakukan untuk memberikan sebanyak keselesaan yang boleh dalam situasi sebab cuaca di luar kawalan kita. Apa lagi yang boleh dilakukan? Jadi yang paling utama adalah sebenarnya kita rancang perjalanan kita. Waktu peak hours sebenarnya adalah 10 sampai 2, waktu yang sangat panas tu elakkan keluar daripada rumah. Rancang perjalanan untuk ke kenduri, dan jika keluar pakai pakaian yang ringan, kita kata light clothing. Macam baju yang tidak warna gelap dan nipis, yang udara boleh keluar dan masuk. Yang ketiga, banyakkan minum air masak ataupun minuman isotonik lah untuk menggantikan peluh-peluh kita yang keluar tersebut. Kita nak tanya kepada doktor juga tentang isu heat stroke ini. Betul. Ialah stroke haba. Alangkah yang dewasa sekalipun kita mengeluh berpanjangan untuk secara fisiologinya kita tidak boleh menahan situasi tersebut. Tapi bagaimana impaknya kepada kanak-kanak dan apa yang boleh ibu bapa lakukan untuk memastikan anak-anak terlindung daripada stroke haba ini? Okey, baik, itu memang kalau kanak-kanak ni berbeza, dia adalah satu dari segi fungsi untuk dia mengawal suhu badan dia sendiri, dia belum berfungsi sepenuhnya. Yang kedua, kerana fizikal mereka yang kecil ni menyebabkan mereka senang serap haba tu. Jadi mereka akan berpeluh dan hilang banyak air. Jadi mereka lebih kita kata susceptible, macam very vulnerable, very sticky untuk terkena stroke haba ataupun kelesuan haba. Jadi perkara pertama yang ibu bapa boleh melihat adalah dari segi tingkah laku anak-anak. Kerana stroke haba dia menyerang kepada sistem saraf ataupun otak kita. Jadi seperti tanda-tanda seperti kelesuan, rasa seperti kurang tumpuan, hilang tumpuan, marah, tantrum. Itu adalah satu kita kata gejala yang mak ayah boleh perhatikan. Lagi-lagi dalam keadaan yang kita memang sedang dalam cuaca panas. Bagaimana pula bagi mereka yang memang bekerja di luar?
Yes, bekerja di lapangan yang tidak ada perlindungan daripada matahari. Apa lagi yang mereka boleh lakukan untuk menangani situasi seperti ini? Okey, betul. So kalau dari segi di tempat kerja kita ada safety lah, occupational safety health kan. Jadi di tempat kerja sendiri satu pencegahan yang boleh ambil daripada pekerja itu sendiri adalah minum air yang banyak dan minum air isotonik. Yang kedua, memakai pakaian yang ringan lah. Yang kedua, dari segi pentadbiran dan mekanikal di tempat kerja itu sendiri. Satu lagi kelebihan mereka bekerja di luar ni, badan mereka cepat, kita kata acclimatize, adaptasi pada cuaca tu. Ambil masa 10 hari untuk adapt dengan cuaca yang panas. Berbeza dengan orang yang baru datang, duduk dalam aircon, datang ke tempat site lah kata pembinaan kan. Jadi yang kedua, memastikan pemeriksaan dilakukan pada pekerja, kerana mereka yang boleh kena stroke haba ni adalah daripada mereka yang berisiko seperti kencing manis, darah tinggi, obesity. So fitness pun pentinglah dalam melalui pekerjaan yang di luar, yang direct bawah cahaya matahari. Doktor, ada juga ibu yang bertanyakan mungkin dengan pengalaman kita berada di dalam rumah untuk tempoh yang lama macam dahulu, mungkin itu memberi persediaan kepada keluarga. Sekarang sekiranya cuaca di luar terlalu panas, ada baiknya duduk di dalam sehingga ia lebih selesa untuk kita berada di luar. Kalau kita ingin sentuh tentang kesejahteraan, kesihatan mental, apakah ibu bapa juga perlu memikirkan apa yang anak-anak ni boleh buat di dalam rumah tanpa terlalu bergantung kepada gadget? Kita juga tak nak mahukan kebergantungan itu sebagai satu escape ataupun release, semata-mata tidak mahu berada di luar kepada cahaya matahari. Baiklah, sekarang ni musim persekolahan masih berjalan seperti biasa. Jadi tindakan oleh pihak sekolah mungkin telah diambil untuk mengelakkan cuaca panas yang direct kepada pelajar-pelajar. Tapi sekiranya berada di rumah, aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan seperti kalau kanak-kanak mungkin sukar bagi yang ibu tunggal, yang anak tunggal ataupun seorang, tapi boleh buat aktiviti seperti Montessori kan, buat aktiviti mengira, belajar, aktiviti di sekolah kita bawa ke rumah. Dan mungkin ibu bapa boleh buat peraturan. Mungkin gadget tu hanya di weekend saja, ataupun gadget ni bukan kata tak boleh, tapi ibu bapa perlu ada bersama dan berinteraksi bersama dengan apa yang ditonton tu. Itu sebenarnya lebih baiklah jika gadget tu tidak boleh dihalang. Apa lagi yang mungkin boleh disentuh dari aspek menangani situasi ini selain daripada minum air yang secukupnya? Kadang-kadang yalah, warga ada segelintir di kalangan masyarakat nak minum air pun susah sebenarnya. Apa lagi yang dilakukan selain daripada minum air yang cukup, memastikan kita merancang jadual sebaik mungkin, menggunakan ataupun memakai pakaian-pakaian yang lebih mesra kepada cuaca panas. Apa lagi yang boleh dilakukan? Sebenarnya stroke haba ataupun kelesuan haba ni salah satunya adalah faktor luaran. Yang kedua adalah intrinsic factor, yang mana apabila kita exercise, kita makan, semua itu akan menghasilkan haba dalaman. Jadi lebih baik elakkan aktiviti yang berisiko lah, seperti hiking, bersenam secara rigorous, ataupun buat aktiviti yang bersederhana. Ada yang tapi kita tak nak juga masyarakat langsung tidak senaman. Sebab panas tak boleh senaman. Mungkin tolak kepada waktu daripada 5.30, mungkin boleh lagi pukul 6.30. Betul. Banyak sebenarnya perubahan yang perlu kita buat untuk melalui situasi, sebab Malaysia pun telah menyatakan bahawa mungkin sehingga tengah bulan Mei sebenarnya kita melalui situasi ini. Persiapan mental sebenarnya untuk membuat perubahan ataupun terpaksa melalui perubahan-perubahan ini. So dari segi kesihatan mental atau penjagaan mental, sebenarnya dia sama je bermula dengan keadaan fizikal, yang seperti kita kata hydration is the very basic things dalam menangani cuaca. Minum air. Yet but not air manis. Sebab air manis, kopi, alkohol, dia akan menyebabkan air itu lagi keluar daripada badan kita. Mungkin inilah waktu untuk kita menyediakan habit baru. Tengok macam mana cara minum air yang betul. Kadang-kadang minum banyak 3-4 liter pun tak betul juga, boleh bagi kerosakan pada buah pinggang. Yang kedua, penjagaan kesihatan mental tu adalah mendapat tidur yang cukup. Sebagaimana mungkin tak semua orang ada aircon kat rumah kan, kat cuaca panas. So sediakan bilik yang gelap, kipas, pastikan tidur yang cukup. Sebab apabila tidur kita kurang,
mood kita akan terganggu. Dan kita pun tak akan rasa nak bercakap dengan orang ke kan, di siang hari yang panas tu. Luar dah panas, dalam dah panas. Semua panas. Benda kecil-kecil pun akan... Okey, tanda-tanda strok herba yang boleh kita lihat pada anak-anak selain daripada mereka secara fizikalnya lesu, apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan kita lebih ke hadapan sebelum terjadi kepada anak-anak ataupun rakan keluarga? Okey, yang menariknya kanak-kanak ni kita tak boleh halang bila nak main. Dia akan main bila tengah hari pun dia main. Pagi pun dia, petang pun dia main lah. Tapi memang pesanan saya pada ibu bapa semua memang sinilah role kita bermula lah untuk menyusun ataupun memastikan anak-anak tidak keluar rumah pada waktu tengah hari. Sebab memang itu saja dia punya, kita preventif dia adalah mengelakkan daripada kena direct sunlight. Ataupun memakai topi kan, kita keluar pakai pakaian yang ringan lah. Dan memastikan ibu dan bapa ni check pergi mana, buat apa. Itulah. Doktor, sedikit lagi sebagai kesimpulan ialah kita masih dalam perayaan raya dan sebagainya. Banyak kita lihat bawa yang anak-anak kecil jalan tengah panas pergi berkunjung. Nasihat doktor kepada mereka yang ada anak bayi kecil yang masih lagi ingin berkunjung sanak saudara, tetapi aspek kesihatan anak itu bagaimana mereka boleh lakukan lebih baik lagi untuk melindungi anak-anak ini? Dalam kajian, budak yang berumur di bawah 6 bulan tidak boleh terkena cahaya matahari secara terus. Mereka perlu memakai topi ataupun memakai avoid kulit mereka daripada terkena cahaya matahari secara terus. Jadi apa yang boleh buat, perjalanan tu kalau boleh naik kereta lah. Memang tak boleh naik motor. Dan memastikan disusukan sebelum keluar, susu sebelum keluar, tak kiralah susu badan ke susu formula ke, make sure they are hydrated dan bawa susu tu ke mana-mana lah, and make sure tempat yang dipergi tu tidak terlalu crowded. Kadang-kadang temperature suhu badan dewasa tak sama dengan suhu budak. Kita duduk kejap tak berpeluh, tapi baby duduk sekejap dah berpeluh-peluh kan. So they lost lots of fluids that need to be replenished lah. Itu peringatan kepada masyarakat kita. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Dr. Nur Syariah Muhammad Rosdi, Pegawai Perubatan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Banyak dikongsikan tadi, sama-sama kita memelihara ataupun melindungi satu sama lain. Kita ingin ke Pulau Pinang seketika. Bercakap tentang melindungi ini, Be Smart, Stay Alert, Let's Fight bersama